Ya, jadi untuk makluman pada semua juga pada waktu ini kita ingin dapatkan pandangan balas daripada Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri yang merupakan Timbalan Dekan Pengajian Siswazah dan Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia yang berada di talian pada waktu ini untuk memberikan pandangan balas berkaitan dengan sejurus selepas pelancaran My Digital dan rangka tindakan Blueprint Ekonomi Digital Malaysia. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum wabarakatuh. Khabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Okey, baik. Mungkin maklum balas awal daripada Prof sendiri berkaitan dengan pelancaran My Digital dan juga rangka tindakan Blueprint Ekonomi Digital Malaysia yang telah pun berlangsung sebentar tadi. Sekali saya nak mengucapkan tahniah syabas kepada kerajaan kerana telah mengambil langkah yang proaktif dan positif, terutamanya dalam kita mendepani situasi semasa berikutan pandemik COVID-19 dan juga dari segi perkembangan teknologi. Sekarang ni kita dah tahu, kita dah berubah ke arah yang kita kata ekonomi internet, big data analytics, internet of things. Jadi tepat pada masanya. Kenapa? Sebab kalau kita lihat daripada data, sebagai contoh menunjukkan bahawa 26% tenaga buruh Malaysia disumbangkan oleh ekonomi gig. Ya. Dan dari segi pertumbuhan ekonomi gig, misalnya pada tahun 2017 berkembang sebanyak 31%. Ini menunjukkan bahawa ekonomi gig merupakan salah satu penyumbang yang sangat signifikan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dan ialah dalam keadaan kita kata pandemik, jadi penggunaan ekonomi gig internet ini sangatlah penting. Ya. Prof, bagaimana rangka tindakan ini setelah pun dilancarkan sebentar tadi, ia mampu untuk mengubah lanskap ekonomi masyarakat Malaysia khususnya pasca pandemik COVID-19? Saya setuju, sebab kalau kita tengok sebagai contoh sekarang dari segi sektor perniagaan, misalnya kita kata micro, small, medium enterprise, kemudian kita tengok sektor pelancongan, ini antara beberapa sektor lah yang kita kata dari segi kesan terhadap ekonomi, memberi kesan yang sangat signifikan kepada mereka. Jadi dengan adanya ekonomi ini secara tak langsung dia dapat mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih baru, di mana dia akan mengurangkan sebagai contoh kebergantungan kepada kerajaan, kebergantungan kepada sektor swasta, dan juga yang paling pentingnya adalah mereka boleh mencipta peluang pekerjaan sendiri. Malahan kalau kita tengok trend sekarang pun ramai dah dalam kalangan rakyat Malaysia telah berubah. Sebagai contohnya ramai kita tengok yang dah bekerja, kita kata pekerja bebas ataupun freelancer. Ditambah pula sekarang ni kita tengok dari segi e-commerce, e-dagang sebagai contoh, perbankan. Even kalau kita tengok dari segi sektor pelaburan misalnya, sekarang ni kita dah ada robot, instead of manusia sebagai kita kata advisor, sekarang ni dah gunakan robot dan sebagainya. Jadi ini antara benda-benda yang dapat merancangkan lagi, mewujudkan lagi peluang-peluang pekerjaan dalam kita nak menangi keadaan sekarang ni lah, kita kata COVID-19 ni tadi. Baik, tapi dalam masa yang sama kita masih lagi menyentuh tentang aspek infrastruktur yang masih sedang diusahakan pada ketika ini, walaupun disebut tadi berkaitan dengan capaian jalur lebar sudah pun mencapai 95.3%, tapi telah pun ditekankan juga berkaitan dengan pembinaan infrastruktur digital yang merupakan tulang belakang dalam membentuk sebuah ekosistem digital yang mampan. Dari segi aspek ini, pada pemerhatian Prof sendiri, kita sudah berada di tahap berapa peratus sebenarnya untuk kita ke arah infrastruktur yang lebih mantap dan lebih baik untuk kita capai 5G penghujung tahun ini insya-Allah? Okey, kalau kita tengok tadi dari segi dia punya penetration apa 95% ya? Ya, 95.3%. Ya. Okey, tapi kalau itu saya ingat dari segi kita kata penetration, tapi kita kan tengok dari segi real time dia dan sebagainya, situasi semasa. Dan ini saya perhatikan dia tidak berlaku. Sebagai contohnya ya, kita sekarang ni kebanyakan kita work from home. Kita school from home dan sebagainya. Kadang-kadang ada masa-masa kita telah lakukan transaksi internet, unstable connection dan sebagainya. Jadi saya rasa ini antara kita dah ada plan, kita dah strategi yang bagus. Tapi perkara yang paling penting kita bagi keutamaan juga adalah dari segi penyediaan infrastruktur. Jadi saya sudah setuju bahawa untuk kita merancangkan lagi dari segi ekonomi digital, maka ia perlu selari juga dari segi kemudahan penyediaan infrastruktur, bukan sahaja di bandar. Kadang-kadang kita duduk di bandar pun dari segi infra ni pun it's not so good. Apatah lagi rakan-rakan kita, kawan-kawan kita yang berada di kawasan luar bandar. Jadi ini perkara-perkara yang perlu diberi perhatian secara serius
Sebab kita dah tahu dah bahawa dia memang menyumbang kepada penumpuan ekonomi negara. Jadi Prof, apa yang kita dengar tadi adalah bagaimana kesediaan kerajaan untuk memperlengkapkan negara untuk menerima segala jenis teknologi ini supaya mempercepatkan penjanaan ekonomi. Itu dari segi kerajaan. Cuma dari segi masyarakat, bagaimanakah masyarakat hari ini bersedia untuk menerima teknologi 5G? Mungkin dari segi internet ataupun jalur lebar itu kita boleh dapat, tetapi dari segi perantinya pula bagaimana? Kerana sehingga hari ini setahun kita work from home, belajar daripada rumah, antara isu yang paling hangat diperkatakan adalah isu peranti tersebut untuk menerima teknologi 4G kan kita sekarang yang ada ni. Okey, saya rasa perkara ni dia tidak boleh tengok daripada satu sudut lah. Betul seperti yang Tuan-Tuan maklumkan tadi bahawa dari segi kemudahan capaian internet dan sebagainya di dalam lebar itu satu aspek. Kemudian dari segi kebolehdapatan, availability, dari segi sebagai contoh kita kata gadget itu pun harus diberi perhatian. Kalau kita tengok sekarang ni banyak yang kita baca di akhbar, saya melakukan tinjauan ataupun tak payah lebih jauh lah kita tengok dalam konteks sebuah isi rumah. Kan nak menyediakan dari segi kemudahan tu pun agak-agaknya mencabar. Terutamanya bagi mereka kumpulan-kumpulan yang bertapan rendah. Ini perkara yang kita juga perlu perhatikan terutamanya dari segi kawalan harga. Sebab kita tahu dalam keadaan sekarang ni memang orang bekerja di rumah, sekolah di rumah. Jadi permintaan ke atas perkara-perkara itu juga semakin meningkat. Jadi kita nampak akan ada mereka-mereka yang mengambil kesempatan sebagai contoh menaikkan harga. Ini gamaknya mungkin satu masa lagi dah perlu jadi sebagai contoh barang-barang kawalan. Kita nak pastikan harga tu. Jadi macam kita cakap tadi, kalaulah kita dah ada pelan yang bagus, kita ada dari segi kemudahan internet, tapi dari segi yang kita bincang tadi berkaitan dengan segi kita kata dari segi gadget tidak cukup pun sebenarnya dia akan merencatkan juga dari segi pertumbuhan ataupun dari segi perkembangan ekonomi digital ni tadi. Jadi benda ni merupakan satu yang kita kata dia konklusif. Semua kena bersedia ke arah itu. Ya. Okey. Dan satu perkara ialah berkaitan dengan aspek kemahiran digital ni kan, mana telah disebutkan oleh Perdana Menteri tadi bahawasanya syarikat-syarikat yang akan menjalinkan kerjasama juga dengan universiti-universiti tempatan untuk mewujudkan fakulti artificial intelligence dan sebagainya. Jadi ini satu perkembangan yang baik dari segi aspek kerjasama dan juga program peningkatan kemahiran pekerja secara amnya. Dan bagaimana Prof melihat dari segi latihan semula yang seharusnya diberikan kepada pekerja-pekerja dan juga lepas universiti yang sedia ada sekarang ini yang tiada kaitannya dengan fakulti artificial intelligence contohnya yang tidak ada berkaitan juga dengan digital. Pandangan hemat daripada Prof sendiri. Saya melihat usaha sama antara syarikat-syarikat swasta dan juga kita kata institusi pengajian tinggi sama ada awam atau swasta merupakan satu sinergi yang sangat baiklah dalam usaha kita nak memupuk kesedaran sebab kita harus ingat kalaulah kita ada dari segi infra tapi dari segi knowledge kalau tengok dari segi kemahiran rakyat pun tidak ada, dia juga tidak dapat membantu dari segi. Jadi benda ni kita perlu seiring. Dan kalau kita tengok juga dari segi pengangguran kita tengok sebab 4.7% lah. Jadi dengan adanya ekonomi digital secara tak langsung tadi kita cakap dia dapat mewujudkan peluang pekerjaan, tapi dalam masa yang sama rakyat pekerja juga harus melengkapkan diri sebab sekarang ni dunia dah berubah. Dunia bukan seperti dulu, ini dah jadi norma baru, kita dah pun kena berubah. Masing-masing kena bersedia, tidak boleh complacent, tidak boleh selesa sebab dunia bergerak ke arah itu. Malahan sebagai contoh kalau kita tengok sekarang ni kan, ini bukanlah saya nak promote dari segi tapi cuma sekarang kita dah boleh tengok dah orang pun dah berubah ke arah yang kita kata cryptocurrency. Jadi nak tak nak maksudnya memang dah ke arah itu dah masyarakat tempatan dan juga masyarakat dunia. Jadi perlu kita sebagai rakyat untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan, kemahiran berkaitan dengan ekonomi digital. Dan saya percaya bahawa banyak inisiatif yang telah dilakukan sebagai contoh MDEC. Saya tengok terdapat pelbagai program, pelbagai inisiatif yang disediakan untuk memastikan sama ada mereka yang terkesan disebabkan oleh pandemik ataupun mereka-mereka yang berminat terutamanya dari segi kita kata micro, small medium enterprise tu ataupun mereka-mereka yang tidak ada kaitan tadi yang kita kata entrepreneur tu masing-masing kita kata boleh. Sebab dia tidak semestinya orang yang kena ada background dalam IT saja, maknanya siapa bebas, siapa-siapa yang paling pentingnya ada minat usaha ke arah tu untuk melengkapkan diri untuk sama-sama menyumbang ataupun terlibat dalam ekonomi digital. Ya, paling utama ada dari segi aspek ketersediaan semua untuk sama-sama mengadaptasi secepatnya mungkin sebab dulu
dulu mungkin kita mengambil masa yang perlahan. Sekarang nak atau tidak, kita kena cepat dan pantas mengadaptasinya. Betul tidak, Prof? Betul. Sebab sekarang ni dunia bergerak laju. Tak seperti dulu lagi. Jadi kita masing-masing kena selari untuk mengejar kepesatan teknologi ini. Jadi Prof, berdasarkan situasi sekarang, pemain industri kita, contohnya syarikat telekomunikasi dan juga segala apa yang kita ada sekarang berdasarkan status quo, mampu ataupun tidak pada tahun 2030 kita mencapai objektif ini untuk menjadi peneraju ekonomi digital serantau? Saya rasa persoalan tu harus dijawab sebeginilah ya. Sama ada mampu atau tidak mampu tu, kalau boleh tanya saya, dia tidak ada pilihan. Kita perlu memastikan syarikat-syarikat telefon ni, penyedia dan sebagainya, perlu bersedialah, sebab kita tahu ini adalah hasrat kerajaan. Matlamat akhirnya adalah untuk memastikan rakyat mencapai kualiti hidup yang diingini, kita kata. Jadi kalaulah dari segi kerajaan telah melakukan pelbagai inisiatif, tapi dari segi servis provider tidak bersedia, benda ni tidak akan mampu tercapai pada 2030. Bermaknanya sekarang ni, 2021 ni, sampai sana dah memang kena melakukan, kita kata, satu tindakan yang proaktif dan usaha kita untuk memastikan pada itu kita dapat fully achieve lah dari segi apa yang dihasratkan oleh kerajaan. Baik, dan apabila semuanya selesai nanti insya-Allah, dan kalau kita dipanjang ke umur dapat melihat perubahan ini menjelang 2030, jadi apa yang bakal terzahir, impak yang akan terus dapat kepada rakyat pada ketika itu, pada khidmat Prof? Sebab kita nak tahu juga, sebab dalam kalangan masyarakat penonton pada waktu ini mungkin memikirkan apa yang ada untuk mereka kalau sekiranya mereka cuba mengadaptasi 100% terhadap pendigitalan ini. Dan kerana kalau kita lihat sekarang ini lebih kepada pelabur dan juga mereka yang terlibat secara langsung dalam industri ini, kepada rakyat keseluruhannya menjelang 2030 bagaimana? Saya melihat bahawa kalau dari segi rakyat lah ya, dia dari segi contohnya keboleh dapatan barangan ataupun perkhidmatan kita ni lebih mudah. Kita akan lebih banyak masa fleksibel, dan yang paling pentingnya adalah kita dapat mewujudkan peluang pekerjaan di mana pada masa itu saya yakin bahawa dia dah banyak orang mungkin akan freelancer tu, dari segi itu akan makin lama makin bertambah, orang lebih selesa bekerja mengikut masa yang fleksibel, sebab masa tu kita dah kata fully ke arah ekonomi digital. Jadi dengan harapan bahawa pada masa tersebut kita punya dari segi kadar pengangguran akan makin lama makin berkurang, dan akhirnya dapat meningkatkan, saya kata tadi, taraf hidup dan juga kualiti hidup rakyat. Jadi menjelang tahun 2030 nanti kita akan dapat melihat peralihan antara ekonomi biasa fizikal secara dan juga secara maya. Jadi persoalannya di sini, adakah penjanaan ekonomi secara fizikal ini akan ditinggalkan, dan bagaimana dengan fasiliti terhadap penjanaan ekonomi secara fizikal, contohnya pejabat dan sebagainya. Sebab sekarang kita dapat lihat apabila berlakunya COVID-19, banyak bekerja daripada rumah dan juga pejabat telah pun ditinggalkan. Jadi bagaimana 10 tahun akan datang, situasinya pula bagaimana berlaku apabila rangka kerja ini dilaksanakan? Oh, itu soalan yang memang very futuristic lah ya. Tapi walau bagaimana, saya ingat soalan yang sangat baguslah. Cuma yang saya perhatikan lah ya, ekonomi digital ni seharusnya menjadi pembangkit lah ya. Tapi walau bagaimanapun dalam yang masa yang sama, kita juga harus melihat bahawa bukan semua individu, bukan semua peniaga dan sebagainya, tapi kita akan bagi, maksudnya tumpuan juga harus diberi. Bukan tumpuan lah, maksud saya kita juga tidak boleh menidak bahawa masih lagi akan ada orang-orang yang terlibat dari segi sektor ekonomi tradisional. Yang itu kita tidak boleh nafikan. Ada kebarangkalian juga kita kata nak kata 100% tu saya rasa agak susah, tapi dari segi persentasenya tu mungkin akan tinggi dan bertambah. Maknanya kalau tengok dari segi pejabat tu, we have to think something lah. Kalaulah ini, sebab dia mestilah dalam apa-apa saja tindakan dia sudah pasti akan ada kos melepas dan sebagainya. Cuma perlu difikirkanlah bagaimana dari segi penggunaan ruang. Saya setuju bahawa kalaulah kita beralih 100% dan sebagainya itu, bagaimana pula dari segi, mungkin dari segi sekolah pun dah tak ada orang pergi sekolah, dari segi bangunan pejabat pun tak ada, shop-lot pun tak ada, semua orang duduk di rumah masing-masing dan sebagainya. Perkara-perkara tersebut juga harus dipahalusi lah ya. Maksud saya, dalam kita merangka untuk bergerak ke arah tu, kita juga harus memikirkan bagaimana keadaan yang kita bincang tadi tu harus
ditangani supaya kita tak nak jadi macam kita kata projek Gajah Putih je, ada bangunan nanti tak ada orang duduk, masuk hantu je tinggal dan sebagainya, itu ada orang kata kan. Jadi benda-benda tu perlu difikirkan, Okey, baik. Jadi itu dapatan baik daripada Prof. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Prof kerana memberikan pandangan balas berkaitan dengan Majlis Pelancaran My Digital dan rangka tindakan Blueprint Ekonomi Digital Malaysia sebentar tadi telah pun dilangsungkan, dan kita melihat